Betul gua. Dan kita ada third group. Nak kerja kat kerajaan pun tak boleh dapat jawatan yang tinggi. Kemudian nak masuk dalam private sector pun tak dapat masuk private sector because mungkin standard requirements tinggi. Dan mereka nak buat business. Jadi bisnes yang mereka nak buat ini, sudah tentu dia bukan datang berdasarkan daripada dia punya entrepreneurship skill. Dia bukan datang daripada dia punya kebolehan untuk berniaga. Not all. Ada some of them successful, good. Dan ada sebahagian daripada mereka akhirnya dia balik kepada kerajaan, kerana kerajaan pada ketika itu kita mula-mula 30-40 tahun kita merdeka, the real spending is come from the government. Jadi bila masuk government, kemudian dia terlibat dalam banyak perbelanjaan kerajaan melalui supply and services, development expenditure, maka dia masuk nak berniaga dalam kerajaan. Tapi mereka pada ketika itu tak ready. Maka disitulah datangnya ini konsep yang kita panggil konsep Alibaba. Jadi dia guna masyarakat peniaga yang bukan Bumiputera mengambil position ini, kemudian partner dengan Bumiputera is not ready. Jadi akhirnya budaya dan culture Alibaba ini telah meresap dalam sistem pentadbiran kita begitu dalam. Sebab tu saya tertarik dengan ucapan daripada Timbalan Perdana Menteri pagi tadi. Dia cakap kita tak nak lagi ada leakages. Kalau government nak bagi sesuatu projek itu bersesuaian dengan kebolehan Bumiputera itu, by all means you can give. Okay. Tetapi kalau kita sendiri tahu bahawa tak bersesuaian you bagikan dia, dia dah tentu tidak boleh buat, dah tentu tidak mempunyai kedudukan kewangan untuk buat kerana projek ini terlalu besar, then why must you give? Akhirnya konsep Alibaba ni akan berterusan. Mula-mula dia datang sikit, besar, embedded into the system, iaitu kita jadi masalah. Waktu saya duduk jadi Menteri Kewangan 2 dulu, saya tengok 25 tahun, 1.7 trilion kontrak-kontrak yang diberi sama ada services ataupun development budget. Kalaulah betul-betul projek ini diberi kepada syarikat Bumiputera, it's impossible Bumiputera at this low. Kerana sistem pada ketika itu dia accommodate orang kerana politically correct. It is already a time that kerajaan kena memikirkan, iaitu kita mesti ada a proper database orang usahawan Melayu, usahawan Bumiputera ataupun syarikat Bumiputera. Kena ada proper database. Kalau tak ada proper database, yang itu yang you nampak projek besar-besar, dia punya partner dengan bukan Melayu, is not a real partnership. Yang jadi wakil kepada orang bukan Bumiputera ini, sama ada dia driver atau office boy atau orang yang memang tak layak jadi usahawan. Akhirnya apa jadi? Ini yang saya cakap tadi, ucapan pagi tadi oleh Timbalan Perdana Menteri itu, ketirisan. Kalau kita continue face this ketirisan, saya beritahulah kita boleh cerita pasal Bumiputera ni another 50 tahun. It doesn't work. So begitu juga dari segi masyarakat bukan Bumiputera. Mereka also have to be fair tu kepada masyarakat Bumiputera. Kalau kita dah tahu partner you ni memang tak boleh pakai, and you still nak partner, jangan. Ya, cari partner yang betul-betul. Yang betul-betul yang boleh contribute, and over time they also can grow, and then akhirnya kita semua akan benefit. Tapi kalau kita nak take advantage kepada orang yang memang tak tahu-tahu, tak boleh buat apa, and senang kena tipu, and kita nak buat, dan kita nak kena. We have to be responsible businessman.